Terfikir sangat tak logik kalau boleh ada api yang marah dalam air tu. Apa benda tu? Mana datangnya api tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Inobi Trio. Jadi pada hari ini, seperti telah aku janjikan pada minggu lepas, di mana pada part 2 aku telah menjanjikan untuk membawa kisah-kisah seram yang dialami oleh jiran-jiran aku pada part 3, iaitu pada minggu ini. Jadi pada minggu ni aku akan kotakan janji aku tersebut. Seperti yang sedia maklum, aku banyak telah diganggu oleh gangguan-gangguan mistik, misteri dan seram. Dan kisah gangguan ini bukan sahaja dialami oleh aku seorang, tapi telah dialami oleh jiran-jiran aku yang lain. Beberapa orang jiran yang telah diceritakan kepada mak ayah aku, yang jiran-jiran lain mungkin juga diganggu, tetapi mungkin kerana kita orang tak kenal ataupun jauh, jadi mungkin cerita tu tak sampai ataupun tak diceritakan kepada keluarga kita orang. Okey, kejadian ketujuh. Kejadian ketujuh yang telah dialami oleh jiran aku adalah merupakan jiran aku yang sebelah kiri. Jiran aku belah kiri, di mana gangguan itu terjadi sekitar 1 pagi ke atas. Aku tak berapa pasti pukul berapa, tapi mengikut kepada yang aku alami, mungkin kejadian itu terjadi sekitar 1 pagi ke atas. Okey, pada suatu malam, kata jiran aku, dia telah pergi ke dapur. Bermaksud dapur dia samalah macam dapur aku, dan kita orang menghadap facing belakang, laman belakang yang sama, kerana dia duduk belah kiri aku. Jadi dia telah keluar pada satu malam tu dan telah membuka pintu. Tak macam mana dia boleh nampak satu sosok yang sedang terbang melintasi rumah jiran-jiran. Terbang, ya, dia terbang. Aku tak ingat. Kalau tak silap aku, katanya sosok yang dia nampak tu berpakaian seperti tentera Jepun. Ini aku ingat-ingat lupalah macam mana fizikal yang dia nampak tu, pakai baju apa ke kain ke putih ke apa ke, yang ni aku ingat-ingat lupa. Tapi kalau tak silap aku, begitulah yang digambarkannya. Jadi dengan perasaan takut, dia terus masuk balik ke rumah, tutup pintu. Apa yang dia nampak tu sebetulnya? Kejadian ke-8.
Okey, kejadian ke-8 ni telah dialami oleh jiran dua dua baris depan rumah aku, di mana jiran aku yang ni memang rapat dengan keluarga aku. Selalu jugalah keluarga dia datang bertandang ke rumah kita orang dulu, dan memang dia kawan yang agak rapat kepada mak aku dulu. Jadi okey, aku describe dulu, aku gambarkan dulu macam mana keadaan jiran aku punya rumah. Okey, depan rumah aku dia ada satu baris rumah jugalah. Belakang rumah, belakang rumah jiran aku ni, belakang dia ada satu laluan jalan, tapi tak besar lah, macam satu jalan, besar satu jalan. Dan di sebalik laluan yang kecil tu, belakangnya ada satu longkang yang besar. Longkang tu lebih kurang lebar dalam 5 meter ataupun 10, macam tu lah, 5 ke 10 meter. Jadi dia memang longkang tu laluan air sungai daripada hutan sebelah rumah aku tu. Belakang daripada sungai tu pula satu lagi satu lagi baris rumah yang diganggu ni. Okey, satu malam dia tertanya-tanya sebab dia nampak macam cahaya yang sangat terang dekat belakang rumah dia. Okey, jadi dia pun ada perasaan ingin tahulah apa benda cahaya yang terang benderang sangat tu, apa dia tu. Menjadi satu tanya-tanya kepada diri dia. Jadi dia pun buka tingkap belakang, dan alangkah terkejutnya dia apabila melihat api yang sangat marak menculang tinggi. Katanya mungkin tinggi tu setinggi satu tingkat rumah ataupun 2 tingkat rumah. Dan api yang marak tu menyala daripada dalam longkang yang aku ceritakan tadi tu. Longkang yang lebarnya dalam 5 meter ataupun 10 meter macam tu. Dia keluar daripada longkang tu. Terkejut jiran aku tu. Dia tak menyangka apa yang dia nampak. Dia memang tak percaya apa yang dia nampak tu. Kalau nak dikatakan api, sangat tak logik, sebab dalam tu longkang, dalam tu air sungai yang mengalir. Mana datangnya punca api tu? Sampai sekarang masih lagi menjadi misteri. Sampai sekarang masih lagi menjadi tanda tanya. Kejadian ke-9. Okey, kejadian 9 ni dialami oleh jiran depan rumah aku. Jiran depan rumah aku betul depan rumah aku. Dan dia telah menceritakan kisah yang dialaminya, kisah misteri yang dialaminya kepada mak aku. Pada satu malam, aku tak ingat kenapa dia boleh ke dapur dan mengintai keluar rumah. Sama ada dia mendengar satu bunyi tangisan bayi ataupun suara tangisan perempuan. Aku tak berapa nak ingat, tapi kalau tak silap aku, memang bunyi tangisan. Ya, terjadi sekitar waktu
waktu yang sama, mungkin 1 pagi ke atas juga, sebab aku yang ni aku tak ingat juga, tapi aku mengambil kepada apa yang aku alami sendiri, gangguan-gangguan yang aku alami sendiri sekitar 1 pagi ke atas. Jadi mungkin waktu yang lebih kurang sama. Selepas dia mendengar bunyi tangisan tersebut, dia telah bergegas ke dapur dan mengintai dari celah-celah tingkap belakang. Dan alangkah terkejutnya dia apabila melihat sosok seorang nenek tua yang sedang berjalan mundar-mandir dekat belakang rumah dia. Meremang bulu roma aku bila aku menceritakan kisah ni. Dah, nenek tua, dia nampak kelipat nenek tua. Alangkah terkejutnya dia dan alangkah takutnya dia ketika itu. Siapa nenek tua tersebut dan kenapa dia berjalan dekat belakang rumah orang pada sekitar 1 pagi ke atas? Sangat tak logik untuk dikatakan itu adalah jiran yang juga duduk di kawasan perumahan yang sama, kerana mengikut kata jiran aku, dia tak kenal pun siapa nenek tersebut dan dia tak pernah nampak pun kehadiran nenek tersebut di dalam kawasan perumahan kita orang tu dulu, dan memang tak kenal, tak pernah pun dia nampak. Berarti bukan antara penduduk yang duduk di situ, dan menguatkan lagi andaian yang itu bukanlah jiran kita orang, sebab dia keluar pada pukul 1 atau mungkin 1-2 pagi macam tu dan berjalan dekat belakang rumah orang, belakang rumah dia. Sangat tak logik. Siapa nenek tu dan apa dia buat dekat situ? Dan sebelum kelihatan kehadirannya, jiran aku terdengar bunyi tangisan dahulu. Jadi aku tak rasa itu adalah sosok seorang jiran kita orang, ataupun lebih tepat lagi, aku tak rasa itu adalah seorang manusia. Jadi inilah dia kisah-kisah yang telah dialami oleh jiran-jiran aku, dan mana kisah-kisah ini yang telah diceritakan kepada keluarga kita orang. Jadi bukan aku kutip cerita ni merata-rata, tidak, aku kutip melalui jiran aku sendiri. Dan kisah part 1, part 2 adalah berkenaan kisah aku sendiri, gangguan-gangguan misteri dan mistik yang telah aku alami sendiri. Jadi bagi aku, benda gangguan-gangguan mistik, misteri dan seram ni tak mustahil terjadi dekat kawasan perumahan kita orang, sebab macam aku cakap sebelum ni, kawasan perumahan itu adalah kawasan perumahan yang baru. Bermaksud kita orang ni antara yang baru, kita orang adalah antara penduduk yang paling awal duduk di situ, di mana sebelum tu tak ada siapa, dan kawasan tu memang baru dibangunkan, baru saja siap kawasan perumahan tu. Jadi sangat-sangat tak mustahil dan mungkin normal apabila kita orang mengalami gangguan-gangguan misteri tersebut. Mungkin normal kerana sebelum
mungkin perumahan itu sebelum dibangunkan kawasan perumahan itu mungkin ia adalah kawasan hutan yang sangat tebal dan mungkin juga kediaman bagi golongan-golongan jin dan juga syaitan ni. Ialah kita dengan diorang pun berkongsi bumi yang sama, berkongsi tempat tinggal yang sama, cuma bezanya kita yang tak nampak diorang ni. Jadi mungkin sebabkan kawasan perumahan itu baru dibangunkan di atas kawasan tempat tinggal diorang, mungkin sebab tu kot bertembung antara manusia dan juga makhluk-makhluk gaib ni, kawasan bertembung. Jadi mungkin itu kawasan dia bermain dia, kita tak tahu, kita tak nampak dan kita tak tahu apa sebelum kawasan perumahan itu dibangunkan, apa dia tapaknya itu dulu. Mungkin kawasan kubur tentera Jepun mungkin. Jadi bagi aku sendiri tak mustahil lah gangguan-gangguan itu terjadi, kerana macam aku cakap tadi, kita berkongsi bumi yang sama. Okey, itu sajalah yang aku ingin kongsikan pada hari ini, part 3. InsyaAllah aku akan teruskan lagi kisah-kisah seram pada minggu hadapan, di mana aku akan cuba mengingat balik kisah-kisah seram yang aku sendiri alami dan aku akan ceritakan, kerana aku dulu sering sekali juga diganggu. Jadi insyaAllah aku akan ceritakan pengalaman aku sendiri diganggu oleh gangguan-gangguan misteri ni. Okey, sebelum aku undurkan diri, jangan lupa subscribe, like, komen, share kepada kawan-kawan, share kepada peminat-peminat kisah seram. Dan kalau ada yang ingin berkongsikan cerita seram korang sendiri ataupun ahli keluarga ataupun kawan-kawan korang, bolehlah tinggalkan komen di bawah. Mungkin aku akan ceritakan kisah korang di video ini, video-video dalam channel YouTube aku. Jangan lupa juga support lagu aku, Satu Inobi Trio dan Hafiz Umbrella. Support, jangan tak support. Share kepada kawan-kawan, share kepada ahli keluarga. Dan ada satu lagi cerita yang mana mungkin aku nak kongsikan sedikit lah. Sebelum ni aku katakan aku ada satu lagi lagu yang bertajuk Kosong, di mana lagu tersebut telah ditarik balik daripada channel YouTube untuk diberi plan yang lain. Jadi plan itu telah pun dibuat oleh Abang Hafiz Umbrella. Jadi nantikan kemunculan lagu Kosong itu dengan nafas penyanyi baru, dan penyanyinya bukan calang-calang jugalah, daripada kumpulan yang sangat terkenal di Malaysia juga. Dan aku turut gembira lagu tu akan dikeluarkan semula sebab liriknya ada sentuhan daripada aku. Jadi aku tak sabar nak tunggu hasil dia. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.